Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allah SWT berfirman pada hujung surah Al-Qiyamah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kamu suka kepada benda yang bersifat cepat dan kamu meninggalkan akhirat. Wajah-wajah pada hari itu menjadi berseri-seri indahnya melihat kepada Tuhannya, dan wajah-wajah pada hari itu menjadi duka dan juga serba kusam. Dan ketika nyawa sampai di halkum, lalu dikatakan ada tak orang yang boleh merawat, maka dia pun telah meyakini telah tiba waktu untuk perpisahan. Maka bertemulah kaki dengan kaki. Kepada Tuhanlah kamu akan dihimpunkan. Dahulu di dunia mereka tidak mengerjakan sedekah dan tidak pula bersalat, dan kerap pula mendustakan, berpaling daripada kebenaran. Kemudian pergi kepada keluarganya dalam keadaan sombong. Inilah satu perjalanan yang diceritakan oleh Allah SWT terhadap kehidupan kita yang bakal kita lalui satu masa nanti. Perjalanan bukannya ke Eropah, bukannya ke Swiss, bukannya ke London, bukan ke Dubai, bukan juga ke Mekah, bukan juga ke Madinah, bukan ke Baitul Maqdis, bukan ke mana-mana tempat yang kita suka, tapi perjalanan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada orang itu kaya, orang itu miskin, raja, rakyat, semuanya akan mengalami nasib yang sama. Cuma setiap kita tidak mengetahui bilakah saat itu berlaku. Digambarkan dalam hadis yang lain pula, riwayat Bukhari dan juga Muslim, bahawa Nabi SAW telah menyatakan, yatba'ul mayta salasun fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang akan mengikuti si mati ini dalam perjalanannya itu ada tiga perkara, iaitulah yang pertamanya keluarganya, hartanya dan amalannya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, yang tinggal cumalah amalannya sahaja menemaninya. Jadi benar sekali firman Allah SWT menceritakan detik-detik kematian lagi dalam ayat lain, surah Fussilat sebagai contohnya. Bagaimana menggambarkan orang yang istiqamah. Sungguhnya orang yang istiqamah itu kemudian mereka berkata, sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Menggambarkan bahawa manusia ini bila mereka beriman kepada Allah dan istiqamah melakukan ketaatan, maka ketika matinya nanti akan datang malaikat untuk beri berita gembira kepadanya. Ya, malaikat datang untuk menemui bakal-bakal almarhum ini dan berkata kepadanya, fulan, tenanglah, sekejap saja engkau akan merasa sakit. Sakit untuk kematian ni tuan-tuan akan dirasai oleh semua orang. Ala inna lil mauti sakarat. Sungguhnya kematian pasti ada rasa sakit padanya. Tidak akan ada seorang pun yang selamat daripada rasa sakit tersebut. Jadi
Apabila seseorang beriman itu tiba waktu matinya, datang malaikat-malaikat rahmat berhimpun, berkumpul beramai-ramai untuk menyambut kedatangannya. Lalu ruhnya pun akan berpisah daripada jasad. Dan tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, terbaringlah jasad itu di tempat mandian. Kalau selama ini seseorang itu mandi dengan sendirinya, pergi ke bilik air, pilih baju yang dia kehendaki, mandi sesuka hatinya, tetapi kini tidak. Dia dibaringkan dan dimandikan. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tempat mandian yang sangat sederhana, digosok. Itu sebab dalam Islam tidak digalakkan kita untuk membuat satu benda yang boleh menyakiti mayat, kerana menyakiti si mati itu sama dengan hukum menyakiti orang yang hidup. Bahkan itu salah satu sebab mengapa tidak dibenarkan untuk kita menanam pokok yang besar di atas kubur. Kalau setakat pokok kecil-kecil itu perkara yang mungkin digalakkan, disunatkan. Seperti Nabi SAW telah pun melakukan waktu menziarahi kubur, mengatakan ahli kubur sedang disiksa itu, maka baginda SAW telah pun mengambil pelepah kurma yang masih hijau dan meletakkannya di atas kubur tersebut dengan sabda mereka sedang diazab. Kerana azab yang berlaku itu disebabkan dahulu di dunia tidak istinja dengan betul dari buang air kecilnya, dan yang kedua kerana yamsi bin namimah, yang kedua suka mengadu domba. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian, kemudian si mati ini rohnya akan naik ke langit. Seandainya dia orang beriman, maka semua malaikat penjaga langit akan bertanya, siapa fulan bin fulan ini, apa bau wangi yang lalu ini? Maka dikatakanlah fulan bin fulan, Allahu Akbar, fulan bin fulan. Maka benarkan dia untuk naik sampailah ke atas sekali, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi di situ dia akan disuruh turun semula ke bumi, kerana belum lagi masanya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalau seseorang itu merupakan seorang yang fasik, fajir, melakukan dosa-dosa, matinya itu tuan-tuan, keluarnya jasad, keluarnya ruh daripada jasad, keluarnya ruh ini akan diikuti oleh mata. Itu disunatkan kita untuk menutup mata seseorang yang telah pun meninggal dunia, kerana ia terbeliak melihat keluarnya ruh tersebut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka keluar sebagai bau yang sangat busuk, sehingga malaikat-malaikat bertanya, siapa punya bau yang sangat busuk? Ka'antan ma yakunu, sangat busuk baunya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, fulan bin fulan, jawab para malaikat. Allahu Akbar, alangkah malangnya fulan bin fulan ini kenapa hidup kat dunia dulu buat maksiat, tak ada kesedaran ke? Tak sedar ke dia bahawa dunia ini hanya tempat persinggahan yang sementara? Kenapalah dia begitu lalai sekali ya? Tapi nasi sudah menjadi bubur, maka tiada lagi apa yang boleh dilakukan. Maka tuan-tuan hati dan dikasihi, sebaik saja jasad itu dikebumikan, akan berhimpun semula roh dengan jasad itu, dengan kehidupan yang kita pun tidak tahu. Kerana Allah SWT menjadikan kehidupan ini berbeza-beza. Hidupnya bayi dalam kandungan ibunya berbeza daripada bayi itu bila dilahirkan, dan berbeza daripada hidup kita di alam ruh, berbeza kita ketika di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ada dinding yang memisahkan di antara kita dengan mereka. Wa ma anta bimus'im man fil qubur, wahai Muhammad SAW, engkau tidak dapat mengetahui, tidak dapat mendengar apa yang berlaku dalam kubur itu. Itu sebab Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam satu hadis riwayat Ahmad, melalui kubur menangislah Sayyidina Uthman dengan bersungguh-sungguh sehingga membasahkan janggut baginda. Maka mereka bertanya kepada Sayyidina Uthman, ya Amirul Mukminin, apakah yang menyebabkan tuan menangis? Ma yubkika? Kunta tasma' anil jannati wan nari falam tabki, wa idza marata bil qabri fa anta tabki. Wahai Sayyidina Uthman, Amirul Mukminin, pemimpin kami, mengapakah tuan menangis? Tuan pernah diceritakan tentang perkara yang lebih hebat daripada kubur ini, cerita syurga, cerita neraka, tapi tuan tidak menangis. Tapi mengapa tuan pada hari ini berada di hadapan kubur tuan menangis? Jawapan Sayyidina Uthman, tuan-tuan mulia Allah sekalian, ini merupakan awalu manazil akhirah, ini merupakan tempat persinggahan yang pertama sebelum kita sampai ke akhirat. In yanju fama ba'dahu aisaru minhu, sesiapa yang lepas pada waktu ini, di tempat ini, maka selepasnya akan menjadi lebih mudah lagi. Fa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyaqqu alaihi, kalau kat sini dia sangkut, maka selepas ini akan menjadi lebih berat untuknya. Tentu dia akan mengalami benda yang lebih sulit jika kat sini dia sangkut.
Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sebaik saja si mati ini dibaringkan dalam lahatnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia mendengar bunyi tapak kaki mereka meninggalkan kubur tersebut. Mendengar tapak kaki tersebut, kerana telah berhimpun jasad dengan roh dia dengan keadaan yang kita pun tidak tahu bagaimana. Maka tampillah dua orang malaikat yang sangat menakutkan, menggerikan, dengan tubuh yang besar, mendudukkannya dan bertanya kepadanya, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man alladhi yub'atsu fik? Malaikat ini akan bertanya bertalu-talu kepadanya. Yang akan menjawab ketika berada di waktu itu, di alam barzah itu, adalah amalannya. Maka si mukmin akan menjawab dengan penuh keyakinan, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, Nabi yang diutuskan kepadaku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat itu akan berkata kepadanya, duduklah engkau, gembiralah engkau. Maka kubur itu pun dibuka seluas-luasnya untuknya, dan terangnya lebih terang daripada cahaya matahari. Maka si mayat ini akan duduk di situ menanti waktu hisab dalam satu tempoh yang hanya Allah sahaja yang tahu. Dalam kubur ni tuan-tuan ada dagtah. Dagtah ni berarti satu himpitan. Mula-mula masuk memang ada himpitan, walaupun dia merupakan seorang mukmin. Kerana Nabi telah bersabda, sungguhnya kubur ini memiliki dagtah, himpitan. Lau naja minhu lanaja Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kalaulah ada orang yang selamat daripada himpitan kubur, maka yang akan selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Siapakah Sa'ad bin Mu'az, tuan-tuan? Sa'ad bin Mu'az adalah seorang sahabat yang punya jasa besar dalam Islam. Beliau ini masuk Islam dengan keberkatan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika Mus'ab tampil di Madinah sebelum kedatangan Nabi ke Madinah itu, maka Mus'ab telah pun berdakwah, dan rata-rata penduduk Madinah itu menyambut seruan Islam, melainkan beberapa orang pada waktu itu, antaranya Sa'ad bin Mu'az yang merupakan seorang yang punya pengalaman yang luas dalam kepimpinan, dihormati, disayangi walaupun usianya masih muda pada waktu itu. Rakyat sayang kepadanya, pemimpin berjiwa rakyat, ya, bukan datang pada waktu pilihan raya saja. Maka Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu ini sangat disayangi oleh rakyatnya. Tiba-tiba menjadi satu tanggungjawab besar kepada Mus'ab untuk mengislamkannya, kerana dia enggan untuk datang. Maka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah mainkan satu peranan perang psikologi. Jumpa dengan dia, berkata dengan dia, Tuan, saya mendengar banyak kebaikan tuan-tuan, dihormati, disayangi. Tuan orang bijak bukan? Benarkah saya duduk dengan tuan sekejap bercakap? Kalau kata-kata saya benar, tuan ikut. Kalau ia merupakan kata-kata yang palsu dan tuan pun boleh memahaminya, maka boleh tinggalkan. Apa salahnya kalau dengar sekejap? Bukankah tuan ni orang yang bijak, yang boleh membuat penilaian? Sa'ad bin Mu'az berkata, ya juga, betul. Baik, cuba kau duduk cerita dengan aku. Sama ni aku mendengar cerita yang buruk saja tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Mus'ab pun memulakan dakwahnya dengan menceritakan perkara-perkara kebaikan tentang Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langkah banyaknya perkara-perkara kebaikan. Kenapa perlu kita takut-takutkan orang dengan perkara-perkara yang merupakan larangan yang sedikit dalam Islam? Ceritalah keluasan, kelonggaran, rahmat Allah yang luas itu. Maka mendengar saya kata-kata itu satu persatu menceritakan tentang Nabi, tentang Islam, Sa'ad bin Mu'az tidak ada pilihan, akalnya terus berkata, ini adalah kebenaran, mengapa engkau menolaknya? Maka Sa'ad tanpa teragak-agak telah masuk Islam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dan pulang kepada isinya, keluarganya, ayah ibunya, berkata, apa pandangan kamu tentang Sa'ad? Mereka menjawab, Sa'ad sebaik-baik pemimpin, disayangi, dihormati. Mulai hari ini hubungan kami putus, hubungan aku dengan kamu semua putus. Kenapa? Aku sudah pun Islam. Rupa-rupanya rakyat jelata di tempat dia, kabilah itu telah lama masuk Islam, tapi tidak mahu menceritakan kepadanya, bimbang dia marah. Allahu Akbar. Kalau begitu, alangkah benarnya dan indahnya Islam. Kami pun mendengar banyak kebaikan Islam, dan sebahagian kami telah pun masuk Islam. Cuma kami takut nak berkata dengan kau, wahai Sa'ad. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Saat ini dikatakan ketika berlakunya peperangan Badar ataupun Uhud, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada Rasulullah macam dikatakan Banu Israel kepada Nabi mereka Musa AS, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun.
sama ada beliau ataupun Miqdad yang berkata demikian kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkatakan kepada Tuhan bagaimana berkata Bani Israel kepada Nabi mereka Musa AS, pergilah engkau dengan Tuhanmu berjuang menentang puak-puak kafirin itu, musuh-musuh itu. Nanti bila dah menang, pulanglah kepada kami untuk memberitahu berita kemenangan. Bukankah engkau dengan Tuhanmu sudah pun cukup kuat? Itu kata-kata Bani Israel yang dilaknat Allah kepada Nabi mereka Musa dan juga Harun. Tetapi kami akan berkata kepada Tuhan, wahai Nabi kami Muhammad SAW, izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah Tuhan bersama dengan Allah SWT berjuang. Kami tidak akan merenggang daripada Tuhan. Kami akan turut serta bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan masuki lautan api pun kami akan masukinya. Tuhan pergi ke mana pun kami akan pasti menurutinya. Gembiranya Nabi mendengar kata-kata Sa'ad bin Mu'az itu. Sa'ad bin Mu'az ini luka cedera parah dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Ya. Jadi sahabat yang mati syahid dalam medan pertempuran dianggap syahid. Tapi mereka yang luka cedera parah, kesan daripada peperangan itu juga menikmati gelaran yang sama dan mendapat pangkat syahid di sisi Allah SWT. Maka Sa'ad bin Mu'az pun luka dan dia berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, kalaulah ini peperangan terakhir di antara kami dengan orang-orang Arab, matikanlah aku selepasnya. Ya, kita kalau berdepan dengan situasi seperti ini, orang sakit kronik sebagai contohnya, keluarga baik atau diri sendiri baik, maka dibenarkan kita untuk berdoa kepada Allah. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Iaitu ya Allah, ya Tuhanku, baikilah untukku dunia yang aku hidup padanya, baikilah untukku akhirat yang aku akan pergi padanya. Jadikanlah kehidupan ini sumber bertambah kebaikan-kebaikan aku lagi, dan jadikan kematian itu sebab untuk aku berehat daripada segala kejahatan. Antara yang telah mengamalkan doa ini juga adalah Imam Bukhari radhiyallahu anhu warḍah. Dan beliau mati selepas doa ini kesan daripada orang ramai menyakitinya. Menjadi orang alim ini bukan sentiasa disanjung, kadang-kadang dicerca, ditekan, diancam, disakiti. Maka Imam Bukhari berdoa kepada Tuhannya, ya Allah, kalau inilah sebab untuk bertambah kebaikanku, panjangkan umur. Kalau ini sebab untuk bertambah keburukanku dalam dunia, maka matikan aku. Maka Allah matikan Imam Bukhari daripada doa ini. Jadi tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az berdoa kepada Allah, kalau inilah peperangan terakhir untuk kami menentang orang-orang Arab, dan selepasnya tiada lagi peperangan untuk dengan mereka, matikan aku ya Allah. Rasa-rasanya misi aku sudah pun selesai. Telah beri ketaatan sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Maka Sa'ad bin Mu'az luka cedera parah lepas perang Khandaq, beliau meninggal dunia. Dianggap sebagai syahid perang Ahzab. Dan Nabi SAW ketika menghadiri pengkebumian Sa'ad ini, Nabi berjalan dengan jari-jari kaki baginda SAW, menampakkan seolah satu tempat itu tak boleh dipijak dengan penuh. Sahabat-sahabat bertanya, kenapa Rasulullah berjalan begitu? Jawab Rasulullah, banyaknya malaikat yang hadir mengiringi pemergian lelaki yang saleh ini, sehingga tiada tempat melainkan ada sayap malaikat dekat situ, didamparkan. Attatis sama'u bimauti Sa'ad, attatis sama'u bimauti Sa'ad, dan langit pun bergetar kerana kematian insan yang saleh macam Sa'ad. Nabi telah menyatakan bahawa dunia ini, segala nikmat yang kau peroleh di dunia ini tidak akan sama dengan sekeping sapu tangan yang diberikan oleh Allah kepada Sa'ad bin Mu'az di akhirat. Dan kalaulah seseorang itu selamat daripada himpitan kubur, maka Sa'adlah yang akan selamat daripadanya. Tetapi tiada siapa pun yang selamat. Cuma beza di antara si mukmin dengan si kafir, orang saleh dengan yang tidak saleh adalah orang saleh ini ketika dikebumikan itu, dihimpit kubur sebelum datangnya malaikat itu. Himpitan kubur adalah seumpama pelukan seorang ibu kerana tidak melihat anaknya begitu lama terpisah. Pelukan manja, kasih sayang, kuat macam mana pun ia menandakan kasih sayang dan juga rahmat. Tetapi himpitan kubur itu adalah seperti himpitan yang akan menyebabkan berceragahnya tulang rusuk kanan dan juga tulang rusuk kiri. Iyazan billah.
Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasih sekalian, berapa lama berada dalam kubur itu hanya Allah saja yang tahu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ada banyak ayat menceritakan tentang detik-detik waktu di akhirat ini cukup berbeza daripada dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ada yang mengatakan 50,000 tahun. Apa benda tahun-tahun yang ada akhirat ni tuan-tuan? Kita pun tidak tahu. Kerana waktu semuanya sudah berakhir, waktu itu milik Allah SWT. Nanti di akhirat, ahli syurga akan melihat waktu itu dijelmakan seumpama seekor kuda yang tegap, yang sehat, yang kuat, berjalan di antara batasan-batasan syurga. Dan mereka juga akan melihat kematian itu digambarkan sebagai seekor kambing yang gemuk disembelih di antara batasan syurga bagi menandakan sudah berakhirnya kematian. Kehidupan akan berterusan. Jadi kehidupan tidak ada noktahnya. Kehidupan yang selama-lamanya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kita digalakkan untuk tidur tengah hari, namanya qailulah. Nabi telah menyatakan bahawa tidurlah kamu pada waktu tengah hari, namanya qailulah. Kerana syaitan itu tidak qailulah. Kita tengok apa benda qailulah ni. Dia tidur sebentar tengah hari tuan-tuan, tak kira sebelum zuhur ke atau lepas zuhur ke. Tidur yang akan memberi kelihatan kepada diri kita dan rohani kita, kerana dengan tidur tengah hari ini membolehkan orang itu qiyamul lail. Ya, dan terbukti pada hari ini sudut saintifiknya bahawa orang yang tidur tengah hari ini boleh menyelamatkan risiko 37 hingga 50% daripada penyakit jantung, serangan jantung. Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, bila orang tidur tengah hari ini, yang selepas kita penat bekerja ataupun sebelum kita salat zuhur itu, kadang-kadang 10 minit je, kadang-kadang 15 minit je, kadang-kadang setengah jam je. Tapi bila kita bangun, kita rasa begitu kuat, seolah macam dah tidur 3 jam. Tengok, waktu itu milik Allah. Ada orang yang pada waktu malam dia mula membaringkan dirinya pukul 9 malam, 9 pagi dia pun belum bangun, subuhnya entah ke mana. Tapi 12 jam dia baring itu, dia tak rasa apa-apa. Sedangkan orang beriman mungkin diterlelap sekejap saja tengah hari itu kerana berkat niatnya untuk tahajud, maka setengah jam itu rasa macam 10 jam dia tidur. Tengok, waktu punya keberkatan berbeza daripada setiap manusia berbeza. La ilaha illallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, seperti yang dikatakan dalam hadis tadi, orang ini mulalah duduk dalam lahat itu, yang akan menemaninya lah amalan salih yang dilakukan. Andainya dia sembahyang itu dia jaga, sembahyang itu akan menemaninya di bahagian kepalanya. Andai dia rajin bersedekah, maka sedekah akan menemaninya di sebelah kanan atau kirinya. Kalau dia rajin baca Al-Quran, Quran akan menemaninya seperti surah Al-Mulk. Al-Mulk itu akan datang dalam kubur lagi untuk menemaninya, menjaganya, menjawab soalan mungkar nakir bagi pihaknya. Amalan-amalan kita yang akan menjawab untuk kita, bukan lisan yang kita miliki pada hari ini yang kita banggakan peta bercakap itu akan menjawab tuan-tuan. Tapi amalanlah yang akan menjawab seseorang itu. Maka tiada lagi teman di dunia. Kita punya teman, yang punya pembantu, yang punya driver, ada driver, yang punya pekerja disuruh dibuat apa sahaja, maka dia akan lakukan untuk kita. Ada membantu rumah lagi, semuanya sudah ditinggalkan. Sayunya waktu kita mendengar ketika talqin dibacakan untuk si mati, bukan? Wahai fulan bin fulan, engkau telah pindah ke alam barzah, engkau telah pun terputus dari segala nikmat Allah. Kita pun tengok je kubur tu sayu je tuan-tuan. Benar Sayyidina Uthman menangis bila melihatnya tuan-tuan. Awalu manazil akhirah, manazil akhirah. Inilah tempat pertama persinggahan kita. Kalau selamat, selepasnya lebih mudah. Tapi kalau kat sini tak selamat, lepasnya lebih payah. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Digali musim hujan seperti ini, satu kubur air pun bertakung dengan banyaknya. Dikeluarkan air itu, dimasukkan jenazah, ditutup, dikambus, ditalqinkan, berkumpullah semua orang seolah-olah keluarganya tidak mahu pulang, menunggu di situ, menangis mereka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, menjelang petang mereka pulang juga, maka tiada siapa lagi dapat menemaninya. Tuan-tuan tengok ya, gelaran-gelaran untuk perjalanan kita ke akhirat. Di dunia katalah seorang itu punya pangkat yang tinggi, orang gelar dengan gelaran tertentu. Sebaik saja dia mati, nanti orang datang ke rumah, orang tanya mana dia, jenazah namanya sudah hilang, orang tak panggil lagi Dr. Zahazan, orang panggil mana jenazah dia, tunjuk kat sana, terbujuk kat aku. Kemudian jenazah ini pun dibawa naik van, semulia-mulia kereta yang kita ada, sehebat macam mana pun akhirnya van mayat itulah yang akan bawa kita. Ya, maka orang pun ikut pergi ke kubur, yang sempat ikut-ikut
yang tak sempat ikut hanya mendoakan sahaja. Bagi mereka yang menyembahyangkan jenazah dan pergi sampai ke kubur, disebut dalam hadis baginya kintarani, baginya 2 gunung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siapa yang sempat menyembahyangkan saja, dia cuma dapat 1 gunung pahala di sisi Allah. Tuan-tuan, pemberian di sisi Allah itu terlalu banyak, tak boleh nak sukat. Kalau kita pada hari ini sembahyang jenazah dekat mana tempat dalam dunia, kat Melaka lah sebagai contohnya, kampung saya, sembahyang jenazah, lepas sembahyang orang pun tanya, apa pendapat kamu tentang si mati? Ramai-ramai jawab baik. Tak boleh jawab kalau kita tak kenal, tuan-tuan. Ketika Nabi SAW dalam perjalanan ke Ardu Fidak selepas peristiwa Khaybar, maka Yahudi yang berada di Fidak menjadi takut mendengar kawan-kawan mereka ditangkap, dibunuh, disembelih, diusir sebagainya. Maka bumi Fidak, tanah yang namanya Fidak, daerah Fidak milik orang-orang Yahudi ini menjadi takut, kecut mereka. Mereka pun menyerahkan semua tanah itu kepada Nabi SAW. Oleh kerana mereka telah menyerahkan, maka Nabi tidak merampasnya. Nabi suruh mereka bayar jizyah, iaitu seperti zakat bagi orang Islam. Adilnya Islam. Seorang daripada yang menuruti Nabi namanya Mid'am. Mid'am ini pembantu Nabi SAW. Nabi keluar daripada masjid, dia ambilkan sipar. Nabi nak pergi istinja, dia ambilkan air. Baju Nabi yang kekeringan selepas dijemur dibawakan olehnya. Mid'am ini namanya. Mid'am ini ketika menemani Nabi SAW di tempat nama Fidak itu, tiba-tiba satu panah sesat kena padanya dan matilah di situ. Gugur dah, jatuhlah dia, mati dia, tuan-tuan. Macam orang kena peluru sesat. Dalam daerah-daerah peperangan, waktu peperangan peluru sesat ada, kena mati dia. Maka sahabat-sahabat Nabi berkata, alangkah untungnya Mid'am menemani Nabi pergi Khaybar, kemudian pergi ke Fidak, mati syahid dia walaupun tak menentang musuh, tapi tak sengaja kena panah sesat, mati dia. Tentulah dimasuk syurga, kan? Agaknya begitulah kata para sahabat. Nabi menegur mereka dengan mengatakan, apa yang menyebabkan kamu mengatakan demikian? Selimut yang diambil dalam perang dalam Khaybar itu sebelum dibahagikan, selimut, tuan-tuan, selimut yang diambil dalam perang Khaybar itu sebelum dibahagi-bahagikan bukan haknya. Agaknya selimut itu akan bakarnya dalam neraka Allah nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah elok dah pergi peperangan, tuan-tuan. Dalam peperangan mendedahkan diri kepada bahaya untuk mati. Bayangkan, siapa kan kita pernah pergi tempat peperangan? Takut, tuan-tuan. Malam-malam kalau duduk seorang kat rumah pun, dengar bunyi cicak pun macam orang ketuk pintu. Takut, kecut perut, ada orang masuk rumah ke? Langsung dah tak boleh tidur, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Apatah lagi kalau pergi ke tempat peperangan. Kalau kita pergi ke Bosnia Herzegovina, tinggal mangsa-mangsa yang pernah mengalami peperangan, mereka berkata memang waktu itu dah tak nampak apa, dah nampak mati saja. Sekejap mortar meletup di depan rumah, hancur rumah, dinding rumah masih ada kesan peluru lagi. Dah puluh tahun dah peperangan itu, masih lagi trauma, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Begitu sekali cabaran masuk ke tempat peperangan. Maka si Mid'am ini mati dan Nabi telah menyatakan bahawa dia bukan ahli syurga kerana dia mencuri. Ketika perang Khaybar itu dikumpulkan harta peperangan untuk dibahagi-bahagikan, dia ambil satu yang dia suka, walaupun benda itu tak punya nilai apa-apa pun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Sifat mengambil dan suka mencuri ini satu benda yang bahaya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tegur anak kita daripada kecil, balik ke rumah, ni beg ni, dalam beg ni buku siapa nak? Oh, buku ni pinjam je, dapat izin daripada dia ke? Ini pen ni abang tak pernah beli pun, mana kau ambil nak? Ajar, tuan-tuan. Kerana Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu terpinjam pen seorang daripada Syria di Syam, dan dia pulang ke Khurasan dalam keadaan bawa pulang pen itu. Pen bawa harganya, tuan-tuan, hari ni berapa sen dia beli. Tapi Abdullah bin Mubarak ini seorang bayang-bayang daripada ahli syurga. Gayanya seperti sahabat Nabi walaupun hidupnya selepas sahabat Nabi. Namanya Abdullah bin Mubarak itu, Ibn Mubarak, banyak namanya dalam kitab-kitab hadis. Dia pulang semula daripada Khurasan pergi ke Syam, berapa ribu batu itu, Uzbekistan, pulang ke Syria hanya semata-mata untuk membalikan pen yang dia ambil. Kadang-kadang perkara semikian kita tak ambil peduli sangat. Kita pergi homestay mana-mana, tengok ada hanger, pakai ambil je hanger orang. Selimut pun ambil. Kadang-kadang pergi ke hotel ambil towel orang, ambil cawan berkenan ambil. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, jaga-jaga. Takut-takut benda itu menyekat kita di akhirat besok tahu, jangan main-main. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Maka Mid'am ini walaupun nampaknya ahli syurga, tapi Nabi menafikan.
Begitu juga dalam satu peperangan, seorang daripada tentera Islam mati dan ibunya datang berjumpa Nabi dalam keadaan menangis, mendengar cerita anaknya mati syahid dalam peperangan itu. Sahabat-sahabat mengembirakannya bahawa dia mati syahid. Tapi Nabi menegur dalam keadaan yang crucial macam tu, ibunya hadir pun Nabi bersabda, kamu kena ingat, jangan menyatakan seorang itu ahli syurga. Mungkin dia pernah berkata dengan satu kata-kata yang kata-katanya itu mengheret dia untuk masuk dalam kemurkaan Allah dan Allah murka kepadanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah tabaraka wa taala. Sedangkan ada kalangan orang jahil pada hari ini, bila mendengar saja berita kematian orang, terus saja menobatkan orang untuk ahli syurga, sedangkan syurga neraka ini bukan urusan kita untuk ditentukan. Sebaik-baik apa yang hendak kita katakan kepada orang mati itu cukuplah Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Moga Allah merahmatimu, mengampunkanmu, menutup aibmu, meninggikan darjatmu. Kerana setiap kita punya aib, setiap kita punya kesalahan. Tak perlulah kita beritahu seorang itu ahli syurga padahal kita tak tahu pun kedudukan amalan dia di sisi Allah diterima ataupun tidak. Baik. Jadi tuan-tuan dan hadirin dan dikasihan, si mati ini duduklah dalam kubur itu. Anda ada amalan salih yang dilakukan, maka amal salih itulah yang akan menantinya, menunggunya, menemaninya, berhujah untuknya. Allahu Akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita baca dalam surah yang lain daripada juz amma, wa idzal quburu bu'thirat aliman nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu, Allah menggambarkan tiba pada hari nanti kubur akan dibongkarkan dan semua orang akan dikeluarkan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu dahulu kat dunia banyak bekerja bersungguh-sungguh. Orang kata, "Oi, bagus dia, cemerlang, berjaya dia kan. Very hard working, smart." Tuan-tuan, kita tak boleh nak cakap kita ni hebat sangat bekerja sampai kita dapat kekayaan tahu. Memang kita tak boleh kata begitu. Kita kena kata macam Nabi Sulaiman AS ketika melihat istana Balqis itu tersergam di hadapannya. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Kalau kita nak kata kita kerja kuat, kita beroleh kekayaan yang hebat, yang besar, yang agung, yang orang semua pandang dengan penuh kecemburuan itu, cuba kita lihat orang yang kerja sapu sampah di Dewan Bandaraya ini. Cuba kita lihat orang yang bekerja mengangkat sampah, bawa lori sampah itu. Pagi-pagi dah bangun tuan-tuan. Pukul 3 pagi dah naik lori, baunya busuk, angkat sampah. Bila dia tidur, bila dia makan, cukup ke duit dia? Tahu tak tuan-tuan, orang itu bekerja 10 kali ganda lebih dahsyat daripada kita, tahu. Kita kerja tapi dalam aircon. Kita kerja mengarah orang. Kita kerja dengan segala yang telah pun tersedia. Tapi mereka tidak. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan saya buat ini kerana saya memang hardworking. Bapak saya memang dia berjaya betul, tapi memang sebab dia berjaya, sebab dia kuat bekerja. Tak boleh cakap begitu tuan-tuan. Kerana ini kalimah-kalimah yang Allah benci. Allah nyatakan dalam Quran. Macam kisah Qarun sebagai contohnya, beliau berkata ketika ditanya, qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa asyadu minhu quwwa wa aktsaru jam'a wa la yusalu an dhunubihimul mujrimun. Ketika ditanya kepada Qarun, bagaimana kedudukanmu, hartamu, boleh tak terang kepada kami, cerita kepada kami, share dengan kami. Wah, dia pun cerita. Kalau zaman sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada Insta, ada macam-macam bercerita. Saya sebab saya bekerja kuat, saya belajar tinggi, saya. Ini tak boleh tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadilah tawaduk macam Nabi Sulaiman yang pernah mempunyai kekuasaan besar, 1/3 dunia. Beliau berkata, haza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini hanyalah satu kelebihan yang Allah berikan. Andai dia mencabut mata aku sebelah, kemalangan hilang mata aku sebelah, aku tidak lagi seperti sekarang. Andai kaki aku kena satu penyakit dikerat, aku tak boleh lagi berjalan macam sekarang. Andai fikiran aku yang waras ini ditarik sebahagian daripadanya jadi nyanyuk aku dah tak boleh nak mentadbir. Allahu Akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Itu sebab para salihin mereka berdoa kepada Allah SWT dengan doa Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa anta. Ya Allah, aku ni memang tak pandai mentadbir, ya Allah. Memanglah aku sejahil-jahil manusia. Aku tak tahu apa-apa, ya Allah. Jangan kau biarkan aku sedetik secuma aku mentadbir diriku sendiri tanpa bimbingan daripadamu. Nanti pasti akan hancur, ya Allah. Semua ni kau berikan. Bantulah aku, ya Allah. Aku tak ada ilmu, ya Allah. Ada kalangan mereka berdoa, Allahumma mu'allima Ibrahim alimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Wahai Tuhan yang mengajar Nabi Ibrahim ilmu, ajarlah kepada aku. Wahai Tuhan yang telah memberi faham kepada Nabi Sulaiman dalam banyak masalah ketika melibatkan rakyatnya, berilah kefahaman pada aku. Aku memang tak reti, ya Allah. Aku memang tak faham, ya Allah.
Aku ni nak kata pandai bukanlah pandai sangat, sederhana saja, tapi aku pun tak tahu kenapa engkau bagi pada aku amanah seperti ini, ya Allah. Ini bicara masa bila, tuan-tuan? Bicara tengah malam. Bercakap dengan Allah selalu. Sebagaimana seorang ibu menanti-nanti anaknya menelpon nak cerita tentang keadaan perkembangannya. Gembira bukan? Kita jadi ibu, jadi bapa, anak kita bercerita kat kita. Kita rasa seronok, gembira. Anak kita memberi masa untuk bercerita dengan kita. Kita rasa macam hubungan kita dengan dia tu tak ada apa-apa halangan. Dia suka nak bercerita dengan kita, gembira kita. Tambahan pula anak ni berada jauh daripada kita, tiba pulang. Kalau seseorang anak itu gembira ayah ibunya mendengar dia bercerita, Allah lebih gembira mendengar kata-kata kita dan juga rintihan kita, tuan-tuan, terhadap segala kelemahan diri kita. Macam tu. Dalam kubur sudah tidak ada pakaian yang berlonggok-longgok yang kita miliki kat rumah. Sudah tak ada kereta, sudah tak ada teman, sudah tak ada kawan, sudah tak ada tempat untuk kita minum kopi, sudah tak ada tempat untuk kita makan berpeleseran, pergi tengok movie dah tak ada, tuan-tuan. Semuanya dah berakhir. Duduklah engkau kat situ bersama dengan selut, dengan tanah. Dan setiap hari sebenarnya kubur itu berkata, wahai hamba Allah, akulah rumah yang paling busuk, akulah rumah yang paling buruk, akulah rumah yang dipenuhi dengan ulat-ulat, akulah rumah yang mempunyai banyak kelemahan, akulah rumah yang tidak ada siapa pun akan menemanimu lagi kat sini. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian. Kadang-kadang dibuka oleh Allah hijab ini untuk orang melihat, mendengar perkara-perkara tertentu pada orang tertentu, seperti kisah yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Hasan Didu, ya, seorang ulama terkemuka dari Mauritania, masih hidup lagi pada hari ini. Awal tahun itu beliau datang ke negara kita, ulama besar, tapi tak semua orang kenal Syekh Muhammad Hasan Didu, Dudu ataupun Didu. Beliau ni, tuan-tuan, bercerita di negaranya Mauritania, orang-orang Arab Mauritania itu mereka memakai serban besar-besar, bajunya pun besar-besar, panas. Serban itu bagi orang kaya diikat molik-molik, dalamnya kadang-kadang disimpan jam, kadang-kadang disimpan duit. Besar serban mereka pakai, macam Sudan punya serban style. Pernah kejadian berlaku, kata beliau, beberapa orang anak muda mengebumikan makcik mereka yang mati tua. Makcik ini merupakan ahli ibadah, ahlul qiyam, ahlul siyam, ahlul Quran, hafal Quran. Orang Malaysia semuanya hafal Quran, tuan-tuan. Kerana mereka ni tak ada benda lain nak buat. Negaranya panas, negaranya bukan macam negara kita. Orangnya kuat menghafal, sangat kuat menghafal. Perempuan yang menghafal Quran itu biasa, tak hafal Quran itu amat memalukan. Perempuan ini ahli Quran, ahli sedekah, qiyamul lail, buat ibadah sunat. Pada hari matinya, anak-anak saudara datang mengebumikan. Dan seperti digambarkan tadi, dalam serban anak ini diletakkan jam tangan dia. Tak pakai, letak dalam serban, besar serban. Kadang-kadang serban tu letak atas meja, nanti nak pergi sembahyang, nak keluar pakai balik semula. Kadang-kadang tak dibuka langsung. Pada hari itu dia pun mengebumikan jenazah makciknya. Dia pun antara perasan dengan tidak, terasa macam ada benda jatuh daripada serban dia. Apa benda tapi tak terlintas dalam fikirannya. Agaknya jam tu dah lama letak kat situ. Akhirnya dia kebumikan, tuan-tuan, ditutup. Dia pun pulang ke rumah, buka serbannya, uraikan, Allah, jam tangan tak ada. Mana pergi jam ni? Baru teringat tadi kebumikan makcik, ada sesuatu jatuh daripada serban. Agaknya serban jatuh, kena tanam sekali dalam tanah tu agaknya. Dia pun minta pandangan daripada mufti, boleh tak gali kubur makcik, kan nak cari jam tu. Fatwa membolehkan, kalau pasti ada benda berharga jatuh dalam kubur, ambil lah, buka lah semua. Dia pun gali kubur makcik dengan teman-teman dia, tuan-tuan, pada malam itu. Alangkah terkejutnya bila menggali kubur itu, setengah penggalian, tiba-tiba keluar api yang besar dari kubur itu. Mengeluar api, terkejut dia. Dengan teman-temannya semua kelang kabut pulang lari, takut mereka. Lalu pengalaman ngeri ini diceritakan kepada makcik dia seorang lagi yang hidup. Makcik ni duduk berdua, dulu tidak berkahwin. Makciknya ini duduk bersama-sama, kakak dengan adik duduk. Maka sanak saudara ni menggagahkan dia bertanya pada makcik yang hidup, makcik, apa khabar, macam mana makcik yang telah meninggal tu? Memanglah kita semua sedih kehilangannya. Boleh tak cerita amalan dia apa dia? Makcik hidup tu cerita segala ketaatan dia buat. Puasa sunatnya banyak, Quran banyak dibaca seharian, qiyamul lailnya, sedekahnya, semua yang baik-baik. Ya, kita tak boleh cerita keburukan si mati, tuan-tuan. La tazkuru masawi amautakum,
Jangan sebut keburukan-keburukan si mati, haram hukumnya. Kalau ada pun disebut secara umum, jangan dinyatakan orang itu. Tanya apa dia tanya, akhirnya anak saudara ni memujuk makciknya supaya ceritakan apa hakikat sebenar. Akhirnya makcik kata semua benda baik dia buat, tapi satu perkara buruk yang dia tidak mampu tinggalkan, moga Allah ampunkan dia, kata makcik yang hidup ni. Apa dia? Dia suka ribah. Ribah ni tuan-tuan, dia suka mengadu domba, dia suka mengumpat. Kita kalau orang ceritakan satu, kita sebut pada orang dengan satu cara yang lain, pronunciation, dia suruh intonationnya, kalau silap pun berubah mesej yang nak dibawa tuan-tuan. Orang cerita dia bentuk yang lain, kita cerita dalam mood yang tak kena, maka dia akan bawa satu keburukan kepada orang yang kita ceritakan itu. Maka inilah yang terjadi. Ada manusia ni dia gembira untuk menceritakan hal orang, padahal orang tu tak suruh pun dia cerita, dan dia berbangga seolah-olah dia jadi kaunselor tidak bertauliah. Oh, orang banyak cerita dengan saya benda tu, padahal berapa orang yang cerita pada dia, yang lain dia dengar. Oh, fulan bin fulan. Yang lebih malang lagi pada zaman media sosial pada hari ini, orang itu boleh mengumpat orang yang tak dikenalinya. Dia hanya membaca profil orang tu dekat mana-mana media sosial, kemudian dia menceritakan hal orang itu seolah-olah dia dekat dengan orang itu, padahal dia tidak tahu apa-apa tentang orang itu, dan orang itu tidak kenal padanya. Tuan-tuan, ini satu musibah besar tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Suka menceritakan hal orang ni satu musibah. Kalau orang putih kata great mind talk about idea kan. Orang yang mempunyai semangat besar, jiwa besar, ceritanya semua idea. Apa kita nak buat, macam mana kita nak buat, macam mana nak mengatasi masalah interest tinggi pada rakyat, macam mana nak cerita tentang budak-budak supaya dapat pendidikan percuma. Kenapa negara Morocco yang nak banding dengan kita pun tentu banyak kebaikannya, kenapa kita tak boleh dapat pendidikan percuma. Contoh, cerita tentang idea lah tuan-tuan, tak perlu cerita tentang aib orang. Maka yang pentingnya makcik ini bercerita tentang saudaranya yang telah meninggal itu, dia tak boleh tinggalkan perangainya, sifatnya suka mengadu domba dan suka mengumpat hal orang lain. Allahu Akbar. Maknanya dalam kubur lagi dia dah kena bakar tuan-tuan. Bimbang kita kan. Jadi apa yang berlaku, semuanya akan berakhir, semuanya akan ditinggalkan. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, cara keluar daripada musibah yang berlaku ni, ujian yang berlaku ni, perkara yang akan berlaku, yang akan kita lalui ini, hanya sedikit saja langkah-langkahnya tuan-tuan. Yang pertama sekali, nak mengalami suasana ini semua yang akan dilalui, pasti kita lalui, suka ataupun tidak. Yang pertama sekali, banyakkanlah taubat kepada Allah SWT. Selalulah bertaubat kepada Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Bayangkan dalam hadis yang pernah kita bacakan sebelum ni, orang melakukan dosa ni ibarat noktah hitam pada hatinya. Kita bangun je pagi, buka je TikTok, dosa, tak perasan tu. Buka je Instagram, tengok maksiat. Buka je Facebook, tengok live yang bukan-bukan. Sempat tak nak istighfar pada Allah Taala? Ya, sekali tengok sekali istighfar, sekali tengok sekali istighfar. Bila tak beristighfar dan tak bertaubat kepada Allah, maka segala-gala itu berlonggok kat hati, lalu mengakibatkan hati itu tak boleh nak menilai lagi, nak mengajak kita, nak betulkan kita, maka dia sudah hilang fungsinya. Kalau doktor perubatan pada ini mengatakan hati itu hilang fungsi, mana dari sudut badannya, tapi ahli rohani mengatakan hati itu hilang fungsinya, maka kerana terlalu banyak mazmumah yang ada padanya yang tidak kita removekan. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, perkara yang paling utama untuk buat persiapan kembali kepada Allah SWT, ke rahmatullah ni, banyaklah bertaubat kepada Allah SWT. Bertaubatlah selalu. Ya, dan kesan daripada taubat yang sebenarnya itu akan menyebabkan kita menangis. Dalam hadis sahih mengatakan bahawa ainani la tamassuhuman nar. Ainun batat tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang berjaga pada waktu malam untuk menjaga agama Allah, dan mata yang menangis kerana takutkan Allah SWT. Mengenang dosa-dosa, ya Allah, ya aku ni banyaknya dosa, banyaknya kelemahan, kekurangan. Cuma Engkau telah menutup kelemahan-kelemahan aku ni, ya Allah. Kalaulah manusia tahu tentang dosa-dosa aku ni, tak ada seorang pun nak mendekati aku, wahai Tuhan. Nangis tuan-tuan. Taubat yang disertai dengan tangisan, taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT. Ya, setiap malam mereka yang duduk dekat dengan rumah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mendengar Sayyidina Umar menangis, bahkan menghukum dirinya, bukan nak menunjuk-nunjuk pada orang, tapi kerana terlalu hibah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Sayyidina Umar menjadi imam sembahyang subuh,
membaca ayat-ayat pada surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni ilallah, Sayyidina Umar tak boleh melengkapkan bacaan, nangis Sayyidina Umar. Semua jemaah belakang Sayyidina Umar menangis, dan semua para sahabat dalam masjid menangis. Interaksi yang luar biasa di antara beliau dengan Al-Quran Al-Karim. Ini adalah perkara kedua yang boleh menyebabkan kita membuat persiapan untuk kembali kepada Allah Taala. Baca Al-Quran secara berjadual, berterusan. Kitabun anzalnahu mubarakah, kitab yang kami turun kepadanya penuh keberkatan. Tuan-tuan, bacalah Al-Quran dengan target untuk khatam. Bacalah Al-Quran untuk tadabbur. Bacalah Al-Quran untuk kita dapat menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada orang setiap hari dia baca surah Yasin, baguslah, kerana para ulama mengatakan baca surah Yasin itu boleh menyebabkan hati menjadi tenang dan banyak masalah boleh selesai dengan izin Allah, keberkatan yang daripadanya. Disebut oleh Al-Hafiz Ibn Katsir pada awal tafsir surah Yasin. Bagus, tapi jangan abaikan surah Al-Isra. Nabi baca surah Isra setiap hari. Nabi baca surah Az-Zumar setiap hari sallallahu alaihi wasallam. Dan baca surah Al-Kahfi 110 ayat itu setiap Jumaat. Kalau tak boleh nak baca 110 ayat itu, orang-orang muda bacalah 10 ayat yang pertama atau 10 ayat yang penghabisan. Cuba iltizamkan diri kita. Kalau masih lagi belum lancar, dengarlah YouTube mana-mana karya yang kita suka. Yang ketiga, supaya kita dapat buat persiapan untuk kembali kepada Allah SWT ni, digalakkan untuk kita selalu melihat orang meninggal dunia. Seperti dalam hadis tadi, orang yang pergi mengiringi jenazah sampai ke perkuburan, baginya 2 gunung pahala. Satu gunung itu sebesar gunung Uhud. Bayangkan kita pergi ke Madinah tu, melihat banjaran Uhud yang besar, macam itulah ganjaran di sisi Allah Taala. Lebih besar daripada itu. Kenapa? Melihat orang meninggal dunia ini akan menimbulkan rasa insaf dalam diri, sedar. Bagaimana hebat sekalipun diriku, inilah tempat. Tadi kita cerita kubur waktu musim hujan ni penuh dengan air, dikeluarkan air, disedut keluar, dimasukkan jenazah, ditanam. Kejap lagi hujan lebat balik semula. Macam itulah jenazah tu ditenggelamkan dalam kubur. Tuan-tuan tahu tak? Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala, La ilaha illallah. Digalakkan kita untuk pergi melihat orang meninggal dunia ni, sembahyangkan jenazah dan ikut. Kalau kat Mekah, kat Madinah, orang perempuan pun sembahyang jenazah, kan? Rugi tak sembahyang jenazah? Kenapa kat Malaysia cuma orang lelaki saja sembahyang jenazah? Kenapa orang perempuan tidak sembahyang jenazah? Ini adat yang tidak betul. Sepatutnya orang perempuan pun kena sembahyangkan jenazah itu, sembahyang di tempatnya. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, mana pergi seorang wanita yang kerjanya selalu ada dekat masjid aku ini? Mereka rasa hairan dan pelik. Siapa wanita itu, wahai Rasulullah? Akhirnya dia beritahu wanita itu seorang yang berkulit hitam. Kerjanya datang ke masjid untuk kutip sampah, bersihkan masjid. Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Itu je kerjanya, itu. Dia bukan orang terpelajar untuk duduk dalam kuliah, menjadi mu'alimah, ustazah, tidak. Tetapi hadirnya ke masjid untuk bersihkan masjid. Alangkah besarnya peluang ni untuk kita kekal lakukan. Zaman Nabi dulu tak ada kapet, tak ada lantai, bilik air pun tak proper macam kita. Apa salahnya tuan-tuan kalau sekali-sekala kita dengan anak-anak kita buat giliran datang ke masjid, bersihkan masjid, walaupun bukan AJK masjid. Kerana wanita ini membersihkan masjid. Nabi bertanya, mana pergi dia? Mereka menjawab, ya Rasulullah, dia telah pun wafat. Wafat? Kenapa kau tak beritahu aku? Nabi tanya dengan penuh kemarahan sallallahu alaihi wasallam. Jawapan mereka, wahai Nabi, wanita ini meninggal dunia ketika waktu zuhur dan panas yang amat sangat. Kami tidak mahu mengganggu kailulah Nabi. Nabi sedang berehat. Mana kuburnya? Nabi SAW bertanya dengan penuh ketegasan, gayanya, nadanya. Mereka membawa Rasulullah SAW pergi ke kuburnya. Nabi menyembahyangkan si mati itu di kuburnya, tuan-tuan. Nabi telah memberitahu para sahabat, tidakkah engkau tahu bahawa salat aku menjadi sebab untuk syafaat si mati? Inna salataka sakanun lahum. Salat Nabi menjadi syafaat untuk si mati. Nabi pergi sembahyangkan wanita itu di kuburnya. Apa kerjanya? Kerjanya membersihkan masjid. Menunjukkan kepada kita penting untuk sembahyangkan jenazah. Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Lagi tuan-tuan, apa lagi kesempatan yang boleh menyebabkan kita buat persiapan bersungguh-sungguh untuk kematian ini, perjalanan yang pasti ini? Yang keempat, berkawanlah dengan orang yang ingat akhirat. Allah mengirimkan kepada kita, setengah kita, tanda-tanda tertentu untuk kita mengerti bahawa kehidupan ini akan berakhir. Dulu badan kita tegap, kuat, bergerak pantas, segala serba-serba kita ingat.
Tapi Allah mula kirim uban ni kepada kita, kita mula lupa. Dan kita tak boleh melakukan kerja cergas macam dulu lagi. Tidakkah kita sedar ini merupakan peringatan daripada Allah SWT? Ya, teman-teman yang Allah hantar dalam hidup kita ini, perlu kita kuatkan lagi dengan berjumpa dengan orang yang juga berfikir ke arah itu. Kan itu setiap Jumaat kita baca ayat daripada surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sabarlah diri kamu bersama dengan orang yang ingat Allah. Dahulu di Madinah ada golongan munafiqun yang berjumpa dengan Rasulullah dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, boleh tak satu bahagian daripada masjid ini diperuntukkan untuk kami? Kami ni ahli perniagaan, kami pakaian kami seperti ini, wangian kami seperti ini, kalau kami sujud pun melekat minyak wangi itu kat lantai. Janganlah bagi tempat kami duduk ni diduduki oleh orang-orang yang busuk. Siapakah orang yang busuk itu? Sahabat-sahabat yang miskin, macam Abu Zar, macam Salman, macam Suhaib. Sahabat-sahabat yang miskin ini, jangan bagi mereka duduk ke sini, wahai Rasulullah, biar kami saja menempati tempat ini. Kami berpangkat, kami pakai baju wangi, mereka busuk. Allah turunkan ayat ini menegur Rasulullah SAW bahawa, wahai Muhammad SAW, ingatlah golongan ini punya support yang kuat terhadap Islam. Ikhlas mereka tak boleh dibandingkan kesungguhan mereka. Maka dalam hidup kita kena cari golongan seperti ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dengar daripada mereka, alangkah baiknya kalau orang ini merupakan ayah ibu kita. Duduk, dengar, walaupun mereka dah tak mendengar apa kita cakap, cuba kita duduk bagi perhatian, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dan yang terakhir sekali, hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kuliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, sudahilah hidup kami dengan kesudahan yang terbaik. Dalam masjid, ketika sembahyang, ketika tahajud, ketika baca Al-Quran, ketika pergi ke Madinah, matikan kami dengan kematian yang baik, wahai Tuhan. Janganlah matikan kami dengan kematian yang buruk, dan berilah kami ganjaran yang terbaik dalam kehidupan ni. Cuba tuan-tuan ikut saya baca doa ni. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, berelokkanlah kesudahan hidup kami agar dalam kebaikan, dan beri kami ganjaran atas segala ujian dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah berkati kita dengan sedikit tazkirah santapan rohani pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kepimpinan yang terbaik. Mudah-mudahan setiap kita dapat jalankan tanggungjawab. Ya, tangan yang mangkah itu akan ditanya di akhirat, kerana siapa yang akan kita hantar untuk menjadi wakil kepada kita. Ambil beratlah perkara seperti ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerana setiap yang kita lakukan pasti ada jawapan di sisi Allah untuk kita berikan. Ya, Imam Ahmad dahulu ketika sakit mengadu, maka seorang anak muridnya berkata, wahai tuan guru, saya mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa setiap perkara yang kita katakan akan ditanya oleh Allah, kerana Allah berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tak ada satu pun yang dilafazkan melainkan ada soalannya di sisi Allah di akhirat nanti. Mendengar kata-kata anak muridnya itu, Imam Ahmad tidak lagi mengatakan walaupun sakit macam mana sekalipun, kerana dia berkata kepada dirinya, nanti Allah tanya, kau kata apa kau nak jawab? Kenapa kau kata Kenapa tak kata alhamdulillah, subhanallah contohnya? Itu apa maksud? Maka Imam Ahmad menamatkan semua kata-kata yang tidak berfaedah. Itu kata-kata, tuan-tuan, untuk dirinya. Tindakan kita akan beri kesan pada masa akan datang. Kesan-kesan itu akan kita lihat. Maka tanggungjawab setiap kita adalah memilih orang yang terbaik. Tuan-tuan punya pandangan peribadi, tak perlulah dipengaruhi oleh sesiapa, tapi kena ingat bahawa nanti kena jawab di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berkati segala apa yang kita lakukan selama ni, menjadikan negara kita penuh keberkatan, menjadikan negara kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak mengambil kesempatan. Ya, ada satu hadis dari Ahmad mengatakan, satu hari kepimpinan
seorang yang saleh tetapi tidak kuat, saleh tapi tidak kuat, lebih bahaya daripada 100 tahun kepimpinan seorang yang fasik tetapi baik untuk Islam. Faham tuan maksud dia? Satu hari kepimpinan orang saleh tapi lemah akan mengakibatkan banyak komplikasi kepada umat Islam. Dia saleh itu untuk dirinya tapi tidak beri baik kepada orang lain. Lebih bahaya, satu hari lebih bahaya daripada 100 tahun kepimpinan orang yang fasik itu terhadap dirinya. Dia tidak mengamalkan Islam, keluarganya tak mengamalkan Islam, tapi dia mempunyai kemampuan, karisma dan kemampuan untuk mentadbir dengan jujur, dengan kebaikan, dan tidak menzalimi orang. Kefasikan itu masalah dia. Kita tak disuruh untuk menghukum orang pada buatannya sendiri. Itu buatan kamu taubatlah kepada Allah. Tuan, kadang-kadang benda seperti ini pun perlu kita faham dalam suasana sekarang. Tapi apa yang penting, mudah-mudahan negara kita selamatlah tuan-tuan daripada segala kejahatan, kezaliman, penganiayaan terhadap orang lain, pembunuhan masa depan terhadap orang lain. Banyak peluang kerja yang masuk dalam akhbar, ia hanyalah merupakan wayang saja. Orang datang minta penuh kelayakan tapi tidak diberikan kerana kerja telah disiapkan untuk kroni yang tertentu. Zalim tuan-tuan. Kita baca ayat-ayat tentang pembunuhan, menganiaya manusia, rupa-rupanya berlaku zaman sekarang. Kesian anak-anak keluar daripada universiti, kelulusannya bagus, kemampuannya ada, pergi interview, tapi sebenarnya tempat telah tersedia untuk orang lain yang punya perhubungan dengan orang tertentu. Kesian tuan-tuan. Zalimnya penganiayaan berlaku pada ramai orang. Maka yang bahayanya adalah masa depan untuk negara ini sendiri bila penganiayaan demikian terlalu banyak berlaku. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda'na. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa malaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma walli alaina khairana wa la tuwalli alaina syirarana. Ya Allah, pilihlah untuk kami, tetapkan untuk kami. Kami memang jahil dan lemah ya Allah dari sudut pentadbiran, dari sudut fahaman kami, pandangan kami ya Allah. Berilah kepada kepimpinan yang terbaik yang akan menjaga Islam ini, menjaga umat Islam ya Allah. Selamatkan kami daripada segala bentuk kezaliman, penganiayaan, kejahatan dan perampasan terhadap hak orang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Tuhan kami. Ya Allah, siapa yang mengkehendaki untuk Islam ini kebaikan, berilah kepada mereka kepimpinan. Siapa yang mengkehendaki selain daripada itu, tetapkan untuk mereka kehancuran dan penolakan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minna.